Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Hakim bin Zaini dan hari ini saya akan terangkan kertas kerja saya iaitu hubungan antara personality dan insomnia dalam kalangan pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, apakah itu insomnia? Insomnia merupakan salah satu bentuk gangguan tidur. Secara ringkasnya, insomnia ialah simptom kesukaran untuk memulakan dan mengekalkan tidur atau tidak mendapat tidur yang berkualiti, dan ia akan dikaitkan dengan kesan yang tidak baik pada siang hari. Gangguan ini sering berlaku kepada orang dewasa yang lebih tua, wanita dan orang yang mempunyai masalah kesihatan dan mental. Bukan orang dewasa sahaja yang akan mengalami insomnia. Pelajar universiti turut terdedah atau berpotensi untuk mengalami insomnia. Menurut satu kajian yang telah dijalankan oleh Haley et al. Pada tahun 2017 mendapati bahawa 61.6% daripada 388 orang pelajar memenuhi kriteria diagnostik insomnia. Selain daripada itu, hasil kajian mereka juga mendapati bahawa 3 daripada 5 orang pelajar universiti mengalami insomnia. Ini membuktikan bahawa pelajar universiti tidak terkecuali untuk mengalami insomnia. Kajian ini mempunyai dua objektif. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti hubungan antara jenis personality dan tahap insomnia dalam kalangan pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia. Manakala, objektif yang kedua adalah untuk mengkaji jenis personality manakah yang mempunyai risiko yang paling tinggi untuk mengalami insomnia dalam kalangan pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan metodologi bagi kajian ini. Sampel kajian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, kaedah persampalan yang akan digunakan adalah persampalan rawat mudah. Seterusnya, terdapat dua alat pengukuran yang akan digunakan dalam kajian ini. Alat pengukuran yang pertama adalah Big Five Personality Test. Ini adalah untuk mengenal pasti jenis personality responden dalam kajian ini. Seterusnya adalah Bergen Insomnia Scale. Bergen Insomnia Scale akan digunakan untuk mengenal pasti sama ada responden mempunyai insomnia ataupun tidak. Seterusnya saya akan menerangkan prosedur bagi kajian ini. Pertama sekali, soal selidik akan dihasilkan dengan menggunakan platform Google Form yang mana merupakan platform yang sesuai untuk membina sebarang soal selidik atau borang yang ingin disebarkan secara atas talian. Pengkaji memilih menggunakan platform ini adalah disebabkan keadaan COVID-19 yang tidak menggalakkan pengedaran borang soal selidik secara fizikal. Selain daripada itu, pengkaji memilih cara ini disebabkan saiz sampel yang besar dan pengkaji memerlukan responden dengan kadar yang segera. Borang soal selidik akan diedarkan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Instagram. Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, penyebaran borang soal selidik akan lebih meluas dan akan capai kepada semua pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah selesai pengumpulan data, pengkaji akan menjalankan analisis data menggunakan Bayesian Statistical Package for the Social Science version 25 atau lebih dikenali sebagai SPSS version 25, akan dijalankan sepanjang lebih kurang 1 bulan selepas waktu pengumpulan data. Untuk mencapai objektif pertama, iaitu mengenal pasti hubungan antara jenis personality dan tahap insomnia dalam kalangan pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia, pengkaji akan menggunakan analisis korelasi untuk objektif ini, khususnya analisis korelasi Pearson. Analisis akan menunjukkan keberadaan sebarang hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah serta sifat hubungan tersebut sama ada positif ataupun negatif. Bagi untuk mencapai objektif kedua pula, iaitu mengkaji jenis personality manakah yang akan mempunyai risiko yang paling tinggi untuk mengalami insomnia dalam kalangan pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia, pengkaji akan menggunakan analisis inferensi, khususnya analisis ujian T-sample bebas. Ujian ini akan membandingkan min antara jenis personality bagi mengenal pasti sama ada terdapat bukti statistik yang menunjukkan sama ada perbezaan tersebut adalah signifikan ataupun tidak. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian. Jadual 1 menunjukkan personality keterbukaan mempunyai min paling tinggi antara 5 jenis personality yang dikaji dalam kajian ini. Personality keterbukaan mendapat skor min iaitu 30.35 dan sisihan piawai 4.592. Skor min yang tinggi menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia yang menyertai kajian ini mempunyai personality jenis keterbukaan, manakala personality neuroticism mendapat min yang paling rendah iaitu 23.0917, yang bermakna kebanyakan responden yang menyertai kajian ini tidak mempunyai personality jenis neuroticism. Dapatan kajian yang seterusnya akan menunjukkan korelasi antara jenis personality dan insomnia.
Terdapat dua jenis personaliti yang mempunyai korelasi yang sangat ketara, iaitu jenis personaliti kepersetujuan dan personaliti keterbukaan. Kedua-dua personaliti mempunyai nilai P 0.0, manakala bagi jenis personaliti neuroticism mempunyai nilai P 0.012, di mana menunjukkan terdapat korelasi yang ketara. Bagi personaliti ekstraversi dan kehematan, tiada korelasi dapat dilihat antara kedua-dua pemboleh ubah ini, iaitu antara jenis personaliti tersebut dengan insomnia. Seterusnya adalah perbincangan kajian. Keputusan kajian memberi bukti lanjut bahawa aspek khusus ciri Big Five personality dikaitkan dengan gejala insomnia. Dalam kajian ini, personaliti ekstraversi, kepersetujuan, keterbukaan, kehematan dan neuroticism dikaitkan dengan gejala insomnia secara berasingan. Pengkaji mendapati bahawa personaliti, kepersetujuan dan keterbukaan mempunyai korelasi yang sangat ketara dengan insomnia. Personaliti neuroticism pula hanya mempunyai korelasi yang ketara sahaja, manakala bagi personaliti ekstraversi dan kehematan tidak mempunyai sebarang korelasi dengan insomnia. Ini adalah sejajar dengan dapatan kajian oleh Gray dan Watson pada tahun 2002 yang mendapati bahawa personaliti kehematan telah dikaitkan dengan kualiti tidur yang kurang baik. Ini menjelaskan bagaimana personaliti kehematan tidak mempunyai sebarang korelasi dengan insomnia. Selain daripada itu, menurut Costa dan McRae pada tahun 1987 menyatakan orang yang tinggi dalam neuroticism mungkin juga melaporkan kualiti tidur yang kurang baik disebabkan mereka sangat sensitif atau bimbang tentang defisit kecil dalam kualiti tidur mereka. Limitasi kajian ini yang perlu diambil kira adalah limitasi masa. Kajian yang akan datang perlu meluangkan lebih banyak masa dalam mengumpulkan data. Bagi kajian mereka, dengan data yang lebih banyak, hasil keputusan yang akan diperolehi akan menjadi lebih tepat dan lebih dipercayai. Selain daripada itu, pengkaji mencadangkan untuk menjalankan ujian ini secara fizikal bagi memastikan ketulusan responden dalam menjawab soal sidik dapat dikawal. Ini adalah kerana dengan menyebarkan soal sidik secara atas talian, terdapat kemungkinan di mana responden tidak telus dalam menjawab soal sidik. Responden mungkin menjawab soal sidik secara sambil lewa yang akan mengurangkan kebolehpercayaan hasil kajian. Akhir sekali ada rumusan. Rumusan bagi kajian ini adalah jenis personaliti mempunyai kesan terhadap insomnia seseorang. Oleh itu, pihak yang mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan insomnia seperti pihak kaunseling universiti boleh mula untuk mempertimbangkan jenis personaliti pelajar sebagai salah satu punca insomnia terjadi. Daripada kajian ini juga, pengkaji berharap agar pihak kaunseling universiti dapat mengubah cara mereka untuk menyelesaikan masalah insomnia dalam kalangan pelajar universiti. Pihak kaunselor perlu mengambil kira jenis insomnia, jenis personaliti pelajar sebelum memulakan rawatan. Harapan pengkaji adalah masalah insomnia dalam kalangan pelajar dapat dikurangkan dan dalam pada masa yang sama memberi pendedahan kepada pelajar universiti tentang insomnia dan cara untuk mengatasinya.